semua sedia maklum, keganasan terhadap rumah tangga semakin berleluasa di mana tempat, dan disebabkan ini, kes terhadap penderaan fizikal dan mental berlaku. Ia tidak hanya berlaku ke atas pasangan suami isteri, tetapi terhadap keseluruh ahli keluarga yang sama berada di tempat kejadian. Anak-anak juga boleh mendapat masalah kesihatan mental sekiranya ibu bapa sering bertengkar dan bergaduh di hadapan anak-anak. Kes keganasan rumah tangga merupakan isu global yang di mana ianya boleh membawa impak yang besar kepada negara. Kes ini telah wujud sejak azali sehingga telah wujudnya Undang-Undang Perlindungan Terhadap Keganasan Rumah Tangga. Pada tahun 1996, Akta Keganasan Rumah Tangga AKRT dilaksanakan. Dengan wujudnya Undang-Undang Perlindungan ini, ianya telah membantu sedikit sebanyak dalam memerangi kes keganasan rumah tangga agar mempunyai progres. Walau bagaimanapun, kes keganasan rumah tangga tetap menjadi perhatian kerana dari tahun ke tahun, lebih-lebih lagi pada tahun 2020 kerana Malaysia dilanda wabak COVID-19. Statistik menunjukkan kes keganasan rumah tangga di beberapa buah negeri. Di Sarawak, kes keganasan rumah tangga meningkat sebanyak 13.2%, iaitu 644 kes telah dilaporkan sekitar bulan Oktober 2020. Berbanding pada tahun 2019, kes yang dilaporkan hanya 569 kes. Manakala di Selangor, kes dicatat sebanyak 375 kes dan diikuti dengan Johor sebanyak 264 kes. Ianya dicatat sepanjang PKP dilaksanakan di seluruh negara akibat COVID-19. Hal ini jelas membuktikan kes keganasan rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun. Lebih-lebih lagi saat pandemik COVID-19 melanda negara kita. Antara pertubuhan yang sentiasa memerangi dan menangani kes ini adalah Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO. WAO merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang berjuang untuk hak-hak wanita, secara khususnya terhadap keganasan yang melibatkan wanita. Selain itu, PDRM juga orang yang penting dan bertanggungjawab untuk menguatkuasa undang-undang bagi memastikan keselamatan dan memberikan perlindungan kepada rakyat. Faktor ataupun punca keganasan rumah tangga adalah seseorang individu itu tiada ilmu dan kesedaran tentang cara menyelesaikan konflik dan emosi. Penderaan dan keganasan rumah tangga bukan tertakluk kepada penderaan fizikal sahaja, malah kata-kata yang milik hati, kemarahan dan maki hamun sebenarnya memberi impak secara terus kepada manusia. Masalah tekanan perasaan biasanya menjadi punca utama mendorong kepada berlakuan kasar dalam perhubungan. Kemungkinan selama ini mereka iaitu mangsa memang ada masalah rumah tangga, cuma mereka mengalihkan perhatian mereka dengan cara bekerja. Jadi dari situlah mereka dapat melupakan sekejap masalah yang dihadapi. Tambahan pula, masa bersama pasangan itu lebih terhad, mungkin sekitar 3 ke 4 jam sehari. Tetapi dalam tempoh PKP ini, mereka berada di rumah bersama selama 24 jam dan itu menjadi salah satu punca masalah menjadi semakin besar. Yang kedua, masalah kewangan yang dihadapi oleh sesebuah pasangan. Seperti yang kita tahu, sepanjang PKP ini, semua pekerja diarahkan untuk bekerja daripada rumah, PDR. Tetapi, ada di kalangan pekerja yang terpaksa diberhentikan disebabkan faktor ekonomi yang agak merundum. Dan sesetengah syarikat maupun majikan tidak mampu untuk membayar gaji pekerja sepanjang wabak COVID-19 ini. Secara tak langsung, ia akan memberikan impak yang negatif kepada seseorang individu kerana sering memikirkan berkaitan ekonomi keluarga mereka. Yang ketiga, persekitaran rumah yang sempit dan tidak kondusif menyebabkan timbulnya rasa tidak selesa ataupun rimas. Tambahan pula, dengan pasangan yang sering mencabar kesabaran, ia membuatkan peluang untuk bersabar itu semakin tipis. Lebih-lebih lagi, sekarang kita terpaksa berada di rumah. Jadi, tiada istilah untuk keluar ataupun mengunjung mana-mana tempat sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Dan yang terakhir, pengasingan sosial menyebabkan tiada saluran lain untuk menghilangkan tekanan. Seperti yang kita tahu, rakyat Malaysia sangat suka untuk beriadah, bercuti dan sebagainya. Lebih-lebih lagi apabila kita menimpa masalah. Kerana dari situlah kita dapat melepaskan tekanan. Tetapi semuanya telah pun berubah sekelip mata kerana wabak COVID-19 ini. Disebabkan kita terpaksa berkurang di dalam rumah, memang akan bertambah masalah dan menyebabkan seseorang itu akan memberontak dan bertindak di luar jagaan.
Keganasan rumah tangga telah memberikan kesan yang mendalam kepada mangsa. Kesan-kesan ini ada yang membawa kepada maut dan ada juga yang tidak mendatangkan kepada maut. Kesan yang tidak mendatangkan kepada maut ialah mangsa yang didera akan mengalami kemurungan, cemas dan ketakutan. Mangsa juga lebih dikaitkan dengan pengambilan dadah, alkohol dan tabiat merokok. Meskipun tidak membawa kepada maut, ini menjejaskan kualiti keseluruhan kehidupan mangsa. Kesan keganasan atau penderaan yang membawa kepada maut ialah bunuh diri sendiri atau membunuh diri dan juga HIV dan AIDS. Selain itu, mangsa juga berhadapan dengan kesan jangka yang panjang. Terdapat banyak kajian antarabangsa menyatakan bahawa wanita yang pernah didera semasa kecil atau menyaksikan sendiri ibunya didera apabila dewasa kerap mengahwini lelaki yang mempunyai profil seperti bendera. Kita boleh membantu pembaca untuk lebih memahami tentang keganasan rumah tangga yang merupakan sebuah jenayah yang boleh menghancurkan kehidupan seseorang. Yang kedua, kita boleh membantu pembaca untuk mempertimbangkan tindakan yang mereka boleh lakukan bagi menghentikan keganasan rumah tangga ini daripada dewasa. Dan yang ketiga, sebagai satu kaedah pembelajaran supaya dapat memberikan kesedaran kepada pembaca-pembaca di luar sana. Sisi negatif pula ialah ramai pembaca berkemungkinan akan risau sama ada mereka juga mungkin akan menerima nasib yang sama seperti mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini. Mereka juga risau jika mereka tersalah pilih pasangan. Dan yang terakhir ialah ramai pembaca, terutamanya perempuan, berkemungkinan akan takut untuk mendirikan rumah tangga kerana terlampau memikirkan tentang masalah yang mereka hadapi tentang keganasan rumah tangga ini. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah memainkan peranan yang besar terhadap keganasan rumah tangga yang berlaku supaya perkara sedemikian tidak berulang dan jumlah kes yang berlaku tidak meningkat pada jumlah yang lebih tinggi. Selain itu, golongan yang terbabit juga boleh melaporkan masalah sedemikian kepada pihak bertanggungjawab bagi mereka mendapatkan sebarang bantuan supaya keselamatan mangsa terjamin. Kita semua mestilah peka dan prihatin terhadap keadaan sekeliling seperti norma baru yang melanda negara kita ini. Kita juga perlulah membiasakan diri dengan keadaan norma baru supaya masalah-masalah yang tidak diingini seperti keganasan rumah tangga dapat dielakkan. Rakyat juga perlu bersedia dari segi fizikal dan mental yang kuat agar kita tidak mudah terjebak dan berjangkit dengan COVID-19 yang dialami Malaysia sekarang. Oleh itu, kita mestilah bersama-sama membantras penyakit COVID-19 agar negara kita sihat dan bebas daripada segala penyakit yang tidak diingini. Rakyat juga perlu bersabar dan mengatasi masalah sedemikian kerana semua yang berlaku adalah untuk menjaga kesihatan rakyat dan negara.